Kita ni ada sesi wawancara yang akan kita bawakan pada hari ini mengenai Intikam 2, iaitu Wira Budiman, dan di sebelah saya bersama tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Muhammad Akmal Marhain bin Omar, selaku pengarah dan juga penerbit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi inilah ya udah penonton, kita ingin membicarakan mengenai Intikam 2 Wira Budiman, tapi sebelum itu kita ni inginkan tetamu kita ni untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Okay. Macam yang tadi sudah dikatakan oleh Puan, jadinya nama saya Muhammad Akmal Marhain. Saya pengarah dan juga pengasas lah syarikat produksi ini yang saya tubuhkan sejak tahun 2019. Okay. Jadinya kami sudah pernah menerbitkan sebuah filem dulu, Intikam yang pertama. Jadinya filem itu dulu ia dirilis di Grandstand Cinema Seria. Jadinya ia punya showingnya dah banyak lah dulu tu. Dan ini alhamdulillah kami telah berjaya menerbitkanlah filem kedua, filem lokal kita ni yang kedua. Yang kedua, Intikam 2. Intikam 2 Wira Budiman. Mungkin boleh menceritakan sedikit mengenai dengan Intikam 2 ni. Okey, Intikam 2 ni ya watak utamanya dilakonkan saya sendiri. Okey. Jadinya watak utama tu namanya Azlan yang dilakonkan oleh saya sendiri. Jadinya Azlan ni ia seorang yang ingin berubah ke arah kebaikan sudah daripada kehidupan yang ia hadapi arah Intikam 1. Intikam tu artinya dendam, bahasa Arab untuk dendam. Jadinya dalam Intikam 1 ia yang ada dendam, dan yang kedua ni ia cuba untuk berubah, tetapi ada seseorang yang daripada kehidupan yang lepas datang semula ke dalam hidupnya. Dan yang orang akan membawa ia semula ke dalam kehidupan yang penuh keganasan itulah. Dan di sanalah yang ia semuanya bercampur menjadi satu genre untuk filem ini, iaitu filem aksi. Jadi di sanalah ada plot ataupun ceritanya. Jadi kenapa sebenarnya yang kalau di sini adanya Intikam 2 Wira Budiman? Okey. Mungkin boleh cerita sedikit Wira Budiman ni. Okey, Wira dalam bahasa Englishnya hero. Okey. Jadinya apa yang si karakter saya lakonkan tu Azlan buat di dalam filem yang pertama, ada masyarakat media dalam cerita itulah yang menggelar dirinya itu sebagai seorang wira yang budiman. Jadinya di sanalah ia mula digelar sebagai Wira Budiman dan dibawa ke filem kedua ni Intikam 2 Wira Budiman. Jadinya itu menceritakan kembalinya Wira Budiman di dalam cerita itu dengan misinya yang baru untuk menyelamatkan seseorang. Okey, dengan misinya yang baru. Kalau yang Intikam pertama yang penuh dendam. Yes. Jadi ini adalah untuk kebaikan. Yes. Intikam 2. Belum lagi habis sebenarnya cerita tu. Jadi di sini kalau tadi Akmal mengatakan Akmal juga seorang pengarah dan juga penerbit dan seorang pelakon dalam filem Intikam 2 ini. Jadi siapakah lagi di antara barisan pelakon yang sama-sama menjayakan Intikam 2 ini? Alhamdulillah, untuk Intikam 2 ni kami telah membawa banyaklah pelakon-pelakon baru dan pelakon-pelakon yang sudah dikenali lah di Brunei ni. Antara pelakon yang dikenali yang orang lihat di RTB, drama RTB adalah Ben Roslan, Aini Junaidi, Amir Rashid, dan pelakon-pelakon baru antaranya adalah Lana Lizros, Nur Saila, Haziq Kamizan dan juga Natasha Rahim. Itulah antara pelakon yang baru dan yang lama dicampurkan dalam filem Intikam 2 ni. Okey, dan juga antara cabaran yang dihadapi dalam penggambaran Intikam 2 ini. Antara cabaran besarlah dalam kami membuat penggambaran filem Intikam ini adalah time. Masa. Kami membuat penggambaran dalam masa sebulan. Sebulan penuh. Bulan Disember tahun lepas. Jadinya jadual kami setiap hari. Jadinya tugas untuk tim produksi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim produksi saya yang sangat orang cekap lah dalam membuat kerja. Diorang setiap hari mesti on time, mesti
Macam kalau kami habis syuting pukul 12 malam, ready pagi, 6 pagi, 5 pagi, esok paginya tu turun lagi semula, sambung lagi syuting. Jadinya lepas itu ada lagi antara cabarannya adalah ia filem aksi. Saya mengalami kecederaan semasa penggambaran itu. Jadinya saya mengalami kecederaan di sini pasal masa itu kena lontar, terlanggar dinding di sini saya. Jadinya saya terpaksa tapi penggambaran tidak dapat di-delay. Jadinya saya teruskan dan saya berlakon dalam keadaan saya punya kaki saya balut bandage, dan saya spray lah setiap kali membuat aksi itu, dan untuk menghilangkan rasa sakit itulah. Itulah antara cabarannya. Jadi sebenarnya banyak cabarannya kalau kita ni membuat satu filem mengenai dengan aksi. Jadi saya tertarik bila Akmal mengatakan aksi. Jadi lokasi-lokasi yang di tempat membuat penggambaran berkenaan. Lokasi semua di Brunei, kecuali beberapa drone shot yang saya sendiri ambil dari luar negara. Jadinya sebab filem Intiqamah ni ia punya setting lokasinya di dalam bandar yang fiction, yang indah wujud lah, yang saya sendiri cipta. Jadinya saya menggunakan drone shot dari luar negara, tapi ia menggambarkan Brunei yang maju lah, orang Brunei yang bukan Brunei dah maju, Brunei maju. Tapi maksudnya itu Brunei yang lebih maju macam tu. Lepas itu semua lokasi di Brunei, antaranya antara lokasi yang banyak dipakai lah kawasan bandar, ada tanah perkuburan juga kami pakai. Itulah antaranya. Jadi kalau tadi Akmal mengatakan filem aksi ni, adakah antara pelatih yang memberi latihan sebelum penggambaran itu dimulakan? Jadinya ini juga antara cabarannya lah. Kami pelakon kami ada antaranya yang indah ada latar belakang dalam seni mempertahankan diri inilah. Jadinya alhamdulillah kami ada jurulatih yang backgroundnya daripada silat, yang melatih kami selama sebulan sebelum penggambaran bermula. Jadinya untuk menganukan pergerakan itulah, melancarkan pergerakan apa tu. Dan juga pandangan Akmal sendiri mengenai dengan bidangan ini di Brunei, dan bukan kita ni katakan seperti yang memang kita ni memang ketika ini terdedah dengan kemajuan daripada luar negara dan juga lebih advance lagi. Jadi apakah antara pandangan Akmal sendiri selaku seorang pengarah dan juga penerbit dalam perfilman yang ada di negara kita ini? Mungkin pandangan saya, selain pandangan, harapan saya lah untuk belia-belia kita ni di Brunei ni, untuk jangan orang rasa takut mencuba. Untuk orang, kalau sekiranya belia ramai mahu mencuba bidang perfilman ni, insya-Allah semakin ramai mahu mencuba dan berani orang take the challenge, mengambil cabaran itu, dan dari sana pasaran itu semakin terbina daripada wujudnya orang yang membuat, kemudian pasaran terbina dan kepercayaan masyarakat lah kepada filem-filem tempatan ini. Betul. Dan kalau tadi memilih pelakon-pelakon yang lama dan juga baru, jadi macam mana Akmal memilih pelakon-pelakon ini? Adakah ianya dibuat ada audition lagi kah, ataupun memang orang ni bila tadi melihat pelakon lama misal kata ni wataknya ia memang sesuai ni, jadi dipinang. Jadi macam mana dengan pelakon-pelakon yang lain? Jadi pemilihan para pelakon itu macam mana? Kalau yang pelakon lama ada yang di screen test dulu, dibagi audition. Yang lama tu di screen test saja. Saya macam nampak sudah sesuai, saya suruh cuba saya dulu skrip tu. Kalau saya rasa sesuai, saya terus ambil. Kalau yang pelakon baru, saya mesti bagi audition. Jadinya saya lihat dulu mana satu watak yang sesuai untuk ia. Dan dari sana saya lihat setiap satu watak yang dicuba tu, itu yang dipilih wataknya untuk yang sesuai untuk yang. Kadang-kadang ada yang mencuba watak ni tapi lebih sesuai untuk watak ni. Dan akhirnya
sambutan penonton mengatakan dorang sesuai watak tu. Alhamdulillah lah. Atau antara respon dan juga feedback daripada penonton katanya. Sebab filem ini sudah pun didapat disaksikan selama 2 minggu sudah. Selama 2 minggu sudah. Tapi berbalik kepada Intikam 2 ni, penyediaan skripnya berapa lama untuk membuat skrip ini? Okey. Skripnya saya tulis masa tu filem Intikam 1 dikeluarkan masa COVID kan tu. Jadinya saya menulis semasa lockdown di rumah. Jadinya saya mengambil orang mengisi masa lapang kan tu, banyak masa lapang di rumah yang work from home apa. Jadi saya work from home, saya buat skrip. Alhamdulillah. Itu merupakan satu ilham dan juga mengisi masa yang sangat memberikan manfaat dan juga berfaedah ya. Dan juga berapa lama durasi filem ini ditayangkan? Ditayangkan atau berapa durasi filem ini? Ya, durasi filem ini lah yang ditayangkan lah tu. Okey. Filem ini durasinya sejam 47 minit. Hampir 2 jam. Jadi di mana sebenarnya orang ramai akan dapat menyaksikan filem ini? Walaupun kita tahu ianya sudah 2 minggu ditayangkan, jadi di mana sebenarnya ianya akan boleh dapat disaksikan? Okey, insya-Allah filem Intikam 2 ni masih boleh penonton di luar dapat tonton di Aman Hill, Aman Hill Cineplex. InsyaAllah insyaAllah akan sekarang sudah 2 minggu dan mudah-mudahan insyaAllah akan di-extend lagi lah insyaAllah. Dan siapa penonton yang belum menonton bolehlah catch movie ini di Pawagam. Dan satu soalan lagi. Apa sebenarnya keistimewaan yang ada arah Intikam 2? Kata ni kan mau penonton kita ni menyaksikan ni filem ini. Apa sebenarnya istimewanya yang ada di sana selain daripada filem ini adalah filem aksi untuk mempertahankan diri? Okey. Keistimewaan filem Intikam 2 ni adalah aksi. 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 Jadinya di Brunei belum banyak kan filem. Saya rasa mungkin kalau tadi kan cakap filem aksi di Brunei adalah dalam beberapa. Jadinya tapi filem Intikam 2 ni ia membawa level filem aksi itu kepada level yang tinggi lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, itulah ya, ada penonton, antara keistimewaan Intikam 2 ini adalah aksi. Jadi seni mempertahankan diri. Dan kepada bis kita mungkin boleh ya berpeluang untuk menyaksikan filem ini seperti yang diterangkan sebentar tadi. Apapun, ribuan terima kasih. Kami ucapkan kepada Muhammad Akmal Marhain bin Umar ya, selaku pengarah dan juga penerbit. Apa yang kita harapkan ianya semoga berterusan, sukses dan juga berjaya di masa-masa akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.